Alright, kita live di Facebook. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Waalaikumsalam, selamat pagi. Alright, so kita live di Facebook hari ini dan hari ini saya dengan saya Azim dan Cik Hairi, orang kuat kita di Pekalan Jepun Kelantan. So hari ini siri yang kelima kita live di page by Nutrimax. Apa khabar viewers kelima, kita semua di sana di Facebook. Dan kita sebenarnya tak pernah cakap pun kita dekat live kita ni. Sebenarnya kita terima soalan. So kalau ada soalan ke apa, boleh diajukan dekat ruangan komen dan kita akan bacakan soalan dan kita akan jawablah soalan-soalan tu ya. Alright? Okay. So hari ni apa kita nak cerita hari? Hari ni kita, kalau yang lepas-lepas tu kita cerita tentang banyak perkara tentang di permulaan. So ini kita cerita tentang marketing. Mesti ramai yang nak tahu tentang marketing ini. Benda yang paling menarik kan dalam satu bisnes. So kita punya tajuk perbincangan kita hari ni, apa strategi marketing untuk founder? Benda-benda asas dia, apa strategi marketing untuk founder? Strategi marketing untuk founder. Sebab ramai yang founder ingin nak buat produk, tapi dia macam still lagi nak cari apa kaedah-kaedah yang penting untuk buat marketing. Ini penting lah. So ini insyaAllah dia marketing cuba bincang. Marketing tu adalah asas sebenarnya. Sebenarnya bila kita buat apa-apa saja bisnes. Salah satu komponen yang asas tentang bisnes adalah marketing. Sebab kalau kita tak buat marketing, kelakar macam mana orang nak kenal kita. Itu asas dia kan. Kita buat marketing ni untuk orang kenal. Okay? So kita nak ceritakan sedikit apa yang based on pengalaman kita sendiri dan based on founder-founder lain yang kita, klien-klien kita, partner-partner bisnes partner kita yang buat. So kita tak bagi tahu nama siapa-siapa, tapi kita cerita secara am lah. Kita secara am apa yang diorang buat dan apa yang kita buat untuk strategi marketing untuk founder. Alright? Okay. So first kali apa yang kita kena buat untuk marketing ni? Jadi. Hello? Saya lagi tadi freeze lagi. So apa langkah pertama yang kita kena buat untuk marketing? Okey. Bila sebut tentang marketing memang yang luas lah. Okey. Macam-macam cara ada kalau kita tengok daripada peringkat permulaan, strategi marketing mengikut perkiraan zaman, strategi marketing mengikut kaedah bisnes yang dia buat, strategi marketing untuk keadaan masa kini lah, ataupun secara offline ataupun online. Jadi poin pertama yang kita perlu bincang hari ini adalah sebelum kita pergi ke lebih jauh tentang marketing, founder ataupun usahawan tu sepatutnya spend money untuk marketing online dan juga offline. Maknanya dalam arti kata lain, jangan berkira dan jangan agak kedekut untuk spendkan benda tu. Okay. Jadi kita kena adakan bajet untuk adakan marketing untuk online dan juga offline. Itu kita akan huraikan. Tapi poin dia adalah kena sediakan bajet yang pertama. Yes, betul. Okay. Sekarang ni kalau kita tengok dari segi, kita cakap tentang masa kini lah online. Okay. Yang offline tu kita dah bawa dah puluhan tahun. Okay. Kalau yang masa kini ni secara online. Orang cakap macam mana nak buat marketing ni? Okay. Saya tak faham, saya tak tahu tentang marketing ni. Dah banyak medium sekarang ni kan. Ada FB ads, ada IG, ada YouTube, ada yang sekarang ni yang tengah top guna influencer kan, guna artis dan sebagainya. Jadi platform-platform ni yang sekarang ni tengah orang cakap trending. Jadi tak agak mudah lah dan tidak susah kepada bakal-bakal founder dan juga usahawan baru lah. Itu point dia. Nanti kita akan huraikan satu persatu. Contohnya
Okay, seorang founder tu cakap, saya ni kalau marketing ni agak kurang sikit kan. Produk boleh buat tapi inilah cara dia. Jadi keadaan sekarang ni dia memudahkan lah. Berapa ramai yang sekarang ni yang buat jualan melalui Facebook kan? Berapa ramai yang buat jualan sale hari-hari melalui IG kan? Dah bangun tidur tu dah ready, dah boleh buat marketing dah. Dah tak perlu fikir dah nak pergi ke mana dan sebagainya. Bangun pagi je dah buka laptop, buka phone sekarang ni, dah boleh buat jualan. Dah boleh buat. Mudah sangat. Mudah sangat. So dia sebenarnya dia bagi saya dia nombor satu ialah kita kena ada bajet marketing. Sebenarnya itu sebenarnya ruang masa kita berbincang. Masa customer partner kita datang ke Bayu, kita akan tanya, kita akan advice okay, ini produk, ini cost dia apa semua kan. Dan kita akan tanya juga bahagian marketing. Biasanya sebab dia kadang-kadang bila kita tak ada bajet marketing, susah kita nak bergerak. Dia susah kita nak buat ada allocation daripada produk tu kan. Contoh kata kita buat produk, satu kos produk tu kepada customer kita RM15. Dan dia nak jual RM18. Kita memang cakap tak boleh macam tu kan. Margin dia sekian. Biasanya ini recommended retail price. Bila ada recommended retail price, then kat recommended retail barulah kita tahu okey ni boleh kita letakkan sebahagian daripada keuntungan tu untuk bajet marketing. So memang kita takkan advise kalau produk tu cost dia 18 keluar pada partner, kita takkan cakap jual 18, tak adalah, tak boleh macam tu kan. So kita takkan advise berapa harga yang sepatutnya ikut pada kategori produk, alright, ikut pada kategori produk. Kadang beauty powder dia lagi tinggi harga dia sebab kos dia lagi mahal. Alright, tapi kopi dia punya kos lagi rendah, so kita advise pada market yang kita rasa boleh bersaing. Tapi still decision adalah keputusan klien, customer untuk berapa nak letak harga dia. Kita advise saja. Sebenarnya kalau mengikut ni kita dah ada table dia. Cakap apa? Dari segi harga cost produk kan, harga market punya price. Jadi kat situ bila kita dah bincang, sebenarnya founder dah tahu dah. Okey, bajet saya kat sini, so ada lagi lebihan berapa persen, 40% dan sebagainya. Itu dia akan spend untuk marketing dia lah. Cuma apa yang kita perlu teruskan lagi adalah berapa persen yang dia perlu spend betul-betul untuk marketing. Dia kadang-kadang tak boleh lebih sangat kan, tak boleh lebih sangat ataupun tak boleh dia nak terlampau berkira sangat. Sebab benda more kita spend pada marketing, lagi banyak untuk kita dapat peluang untuk kita dapat jual lah. Yes, betul. Itu paling penting. Tapi dah betul lagi ada cakap tadi. Betul. Alright. Okay. So yang tu. Okay, so bajet marketing biasanya dia akan pergi kalau online kita ada FB ads, kita ada IG ads, Google ads kita boleh letak di Google itself website. Kita boleh juga letak di YouTube. Alright, kita mungkin juga boleh pakai bajet marketing untuk influencer ataupun artis untuk promote produk kita kan. Lain-lain dari itu kalau macam dari segi offline, okay, kita boleh buat sebagai bajet marketing tu kita beli sebagai hadiah untuk stokis dengan agent. Alright, kita pakai bajet marketing tu kita belikan hadiah ataupun reward untuk stokis agent. Dan juga bajet marketing ni kadang-kadang bila kita on the ground, kita founder yang menjalankan stokis sistem stokis agent, bila kita on the ground kita nak bergerak berjumpa dengan stokis agent, mungkin kita nak sewa hotel, mungkin kita nak buat kursus untuk stokis dan agent. Ni semua masuk bawah bajet marketing. So macam mana pun marketing kena belanja. Walaupun orang cakap zero cost marketing, tapi zero cost mungkin dia tak bayar FBIG, tapi masih lagi bayar reward untuk customer. Dah tengok ada seorang lagi menyebut situ. Itulah dia macam itulah bila working from home sekejap kucing lah lalu. Tapi okay. Tapi itu strategi marketing juga tu. Boleh jadi strategi marketing juga tu. Kita live dengan kucing comel kat sebelah. Maknanya daripada point kita tadi, maknanya dia masing-masing ada dia punya ni, sama ada kita buat secara offline ke, secara online ke. Okey, masing-masing ada kelebihan. Cuma sekarang ni dah orang cakap beruntung sebab bila ada platform online dia lebih luas.
lebih banyak Yes. pilihan yang ada lah. Jadi Ah. tak timbul isu bila founder nak buat bisnes ni cakap, oh pening lah nak buat marketing macam mana. So banyak sangat pilihan yang ada kan. Setuju. Sebab dia contoh beza lah. Beza sekarang dan dulu. Dulu dengan macam kita punya sistem brand Dr. Azimuth Formula dah berbelas-belas tahun kat market. Dulu kalau kita nak buat khusus Dr. Azimuth, dulu kalau cerita mungkin 8 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas, kalau kita nak buat khusus, kita kena first kali kita kena sewa hotel. Kita kena bawa stok kepada hotel. Kita kena susun stok. Kita kena buat iklan di surat khabar. Alright? Kita kena follow up manually, call. Kan call participant apa semua kan. So benda tu semua kita buat mana. Tapi sekarang kalau katakan kita nak buat satu kelas, kita boleh pakai platform seperti Zoom kan. Dan kita boleh buat, katakan saya nak buat kelas esok online, boleh, tak ada masalah. Tak perlu cari hotel, tak perlu kita just perlu Zoom ataupun Google Hangout atau Google Meet dan kita boleh terus jalankan kelas. Alright, even sekarang ni dulu kalau kita nak market pada orang, kita kena print flyers. Kan kena buat design, print flyers and then kena upah designer pasal tak ada software dan sebagainya kan. So sekarang dalam masa sekarang kita boleh banyak pakai teknologi untuk memudahkan dan mencepatkan lagi kerja kita kan. So sekarang pakai Canva, design sedikit, letak di FB, letak di IG, buat video, record video pakai phone je, tak payah video kamera. Dulu video kamera, sekarang pakai phone. Alright, dan letak di YouTube, dan itu sebenarnya adalah cara-cara marketing secara online. So sekarang zaman lagi cepat lah. Alright, okay. Dulu kalau nak buat event macam tu, weekend yang kita boleh kumpul orang. Kan? Betul? Kena prepare sebulan tu, weekend je boleh kumpul. Semua usahawan tu nak ambil cuti dan sebagainya. Macam juga lagi kita discuss hari ni lah. Kalau nak buat talk macam ni, nak buat macam ni, kena kumpul orang, weekend dah dapat. So sekarang ni dah. Tengok pagi ni kita dah boleh discussion, dah boleh bagi share ilmu marketing. So every day kita boleh tengok. Alhamdulillah lah dengan teknologi yang ada sekarang. And then live ni sentiasa di page bio. Kan? Sentiasa di page bio ni maksudnya dia memang dah di-recorded di page bio. Kalau katakan sekarang lah ada viewer kita yang mungkin sekejap kena keluar ada meeting ke apa. Dia boleh balik kepada live video ni sambung balik kan. Kalau dulu tak boleh lah. Dulu kalau khusus time tu lah dia dapat ilmu kan. So tu panjang cerita point kami. Alright. Kita ada lagi 8 point ni. So kita banyak kita bincang ini ni. Marketing ni seronok, tajuk dia seronok. Marketing ni seronok. Okay, so nombor dua saya mulakan. Okay, nombor dua, kalau kita nak untuk marketing terutama kepada founder-founder yang menjalankan sistem stokis dan agent atau dropship. Okay, so first point dia atau tip dia untuk mereka yang menjalankan sistem stokis agent ialah sentiasa tambah stokis, agent atau dropship. Alright, sebab dia bila dia ada sesuatu dipanggil Pareto Principle. Okey, yang mana yang daripada 100 orang tu mungkin dalam 10 ke 20 orang je yang akan betul-betul berkualiti. So kita sebagai founder sentiasa kena menambah agent dan stokis ataupun dropship supaya kita dapat yang kualiti tu. Okey, itu biasa. Itu memang kebiasaan daripada 100 orang yang kita hire tu, yang kita dapat sebagai stokis dan agent, mungkin ada 20 orang je yang berkualiti. So itu kita kena sentiasa lah. So contoh kalau kita nak 1000 orang agent, okay, yang mana banyak founder sebenarnya ada 1000 orang agent sebenarnya. Kalau kita nak 1000 orang agent, maksudnya kat sini kita kena dapatkan database tu kalilah. Okay, kena ada 20,000 lah. 20,000 betul tak? 20,000 untuk 20,000 orang untuk join kita, tapi yang betul-betul kita sasarkan ialah 1000 orang yang berkualiti. Alright, 1000 orang yang berkualiti lah. Macam tu. Alright. So itu dia yang kalau kita tengok sistem stokis, agent, mungkin benda tu dah agak lama. Okey. Tapi benda ni lah yang akan mengembangkan sebenarnya branding produk ni. Sebab kalau kita founder tu seorang-seorang je buat kerja, mungkin skop akan lebih tak meluas lah. Okay? Jadi orang cakap, faktor buat agent stokis ramai takut jadi masalah. No. Mereka lah yang akan kembangkan dia punya brand dan juga nama. Jadi macam mana dia nak dari segi sistem stokis, dari segi berapa percentage, harga macam mana, itu terpulang kepada founder. Tapi sistem agent dan stokis tu memang cukup penting
untuk dia cepatkan lagi brand dia tu pergi keluar. Yes. Itu yang bagus. And then sistem stockist agent ni bukan sistem baru. Sistem ni dah berlama bertahun-tahun dah sebenarnya. Lama dah. Dah bertahun-tahun sebenarnya actually. Bukan sistem ni bukan dah pas 4-5 tahun tak. Sistem stockist agent ni dah berpuluh-puluh tahun sebenarnya in the market. Alright. Cuma dulu lain lah. Dulu kalau kita join stockist agent, kita akan dapat satu marketing kit dalam bag, kita ada flyers, kita ada product sampling dan sebagainya kan. Sekarang kalau jadi stockist dengan agent, sekarang produk tak ada setengah-setengah daripada founder lah. Okay, produk tak perlu pegang. Alright, HQ akan uruskan penghantaran. Alright, dia akan bagi digital asset. So dia bagi gambar-gambar untuk post kat Facebook, untuk post di WhatsApp, post di IG. So itu ialah cara dia orang ni. Tapi balik pada point ni, sentiasa kena menambah stockist, agent, dropship sebab tak semua stockist dan agent tu berkualiti. Alright. Okay, and saya nak tambah lagi satu kat sini is that bila kita ramai, macam Hairi cakap tadi itulah, bila ramai dan mudah sebenarnya untuk founder buat kerja, right? Sebab ramai yang ramai yang membantu, dia konsep jemaah, ramai yang bantu kita menyebarkan information dan marketing. Alright? Okay. So itu poin yang kedua. Okay. Poin yang ketiga. Okay, apa dia Hairi? Poin yang ketiga. Okay. Ini bila kita dah ada stockist, kita dah ada agent, okay? Dah macam cakap apa? Mereka tu dalam satu jemaah kita, rangkaian kita. Yes. Cakap apa? Kita buat produk, mereka tolong jadi stockist dan tolong jual. Nah, semestinya orang cakap apa? Relation ni dia lebih bukan sahaja setakat bisnes lah. Jadi apa yang penting? Kita kena jaga kita punya stockist dan juga agent kita. Ini ramai terlepas pandang. Okay? Yes. Sebab kadang kita kena fikir kesanggupan mereka untuk bersama-sama dengan kita tu. So apa yang kita perlu redeem adalah kita jaga mereka supaya benda ni bukan sahaja untuk dapatkan duit, tapi more kepada keusahawanan. Itu yang penting. Ini luas lah. Jaga dari segi macam mana? Banyak cara lah. Banyak cara dari segi jaga. Kita jaga syarikat ataupun founder ataupun owner produk tu bisa jaga dari segi kualiti, dari segi sistem yang bagus, dari segi apa yang cakap pembahagian kawasan yang bagus. Okay, apa lagi yang selalu berlaku? Sebenarnya bila kita nak menjaga stockist atau agent dan dropship ni, sebenarnya banyak juga founder kita yang buat banyak kelas training. Okay, dia train stockist dengan agent dia. Okay, macam ada seorang founder yang yang ada salah seorang kawan saya lah yang menjadi founder. Bila dia train stockist dengan agent dia buat kelas. Dia bukan saja buat kelas bisnes. Okay? Tapi dia buat juga kelas investment. Okay, ataupun macam mana nak menguruskan duit daripada keuntungan yang diorang dapat tu. Bagus. So cara macam tu diorang jaga sampai tahap macam tu. Sebab dia kalau kita ada stokis, dan stokis tu kadang-kadang stokis atau ejen dia masih lagi baru untuk start bisnes, masih lagi baru nak menjaga kan. So dia mungkin dia tak tahu kat berapa persen yang macam mana saya nak buat marketing, dia tak tahu lagi kan. So itu perlu di-guide oleh founder supaya diorang stokis dengan ejen tu boleh menjual produk. Alright, lepas tu dah jual produk, dah ada keuntungan. Alright, dah keuntungan, macam mana nak uruskan pula keuntungan tu. Alright, ada setengah-setengah founder buat macam tu supaya nanti sebab dia ada win-win situation now, supaya stokis ni takkan putus modal untuk beli stok. Kadang-kadang apa yang terjadi bila stokis dia jual, untung dah banyak, dah habis pakai duit. Keuntungan tu habis semua dia pakai. Semua pakai dah. Habis beli beg mahal, lagi beli kereta baru, apa semua kan. Dah putus modal untuk beli stok. Alright. So apa yang founder, setengah-setengah founder ni ajar ialah macam mana nak menguruskan kewangan. Alright. Tapi poin dia ialah kena sentiasa mengajar ataupun guide ataupun jaga stokis dengan ejen, kena sentiasa guide lah buat kelas. Alright. Itu yang satu lagi saya tengok dari segi apa input yang founder tu boleh share kepada dia punya stokis. Maknanya sebagai orang cakap dah jadi HQ kan, bila dah jadi HQ, okay, benda-benda seperti bahan-bahan untuk marketing kan. Maknanya ialah ada pihak HQ tu perlu sediakan lah untuk stokis-stokis ni
share sama benda-benda yang kadang-kadang pihak stokis atau ejen ni dia tak tahu nak buat macam mana strategi apa ni online punya brochure, online punya apa-apa apa ni type writing apa semua. Jadi pihak kita lah, pihak founder atau pihak HQ perlu buat benda tu supaya mereka ni ada kelengkapan untuk berperang lah. Macam tu, ada peluru. Okey, mudah untuk dia. Itu penting sekali bagi saya rasa. Ni kita cerita dua pihak lah. Kalau katakan kalau ada viewers kita ni yang nak mencari founder, ambil lah poin-poin tu supaya mudah bila kita boleh ni. Alright. And kalau nak jadi stokis pun cari founder yang dah ada marketing ni semua. Alright. Okay. So kadang-kadang ejen dan stokis baru ni yang betul-betul fresh dalam market ni, kadang dia nak buat ayat pun dia tak tahu. Kan? Just script pun kadang kalau founder yang dah ada ni boleh sediakan skrip, boleh sediakan apa bahan-bahan untuk mereka starting. Mudah lah. Okay? Alright, nombor 4 ialah beri hadiah ataupun bonus. Okay? So untuk founder-founder ni sekali kita bagilah reward, bagi hadiah ataupun kepada ejen kita. So dia orang rasa appreciated, dia rasa motivated lah, dia rasa semangat untuk jual lagi. Alright. Okay, itu poin nombor 4. Okay, poin nombor 5, kreatif dalam marketing. Macam mana Harry? Kreatif dalam marketing. Okay. Ini bila kita tengok dalam dunia maju, dunia moden apa semua ni, marketing ramai akan buat. Okey, dia ikut trend. Okey, tahun ni marketing dia cara macam ni, buat FB. Tapi kalau kita tengok zaman sekarang ni, marketing apa itu marketing viral? Bila viral, tentunya benda yang pelik, lain daripada yang lain, kan? Betul. Kadang-kadang fikir tak masuk akal dia punya cara marketing. Kadang dia dah fikir dia dah ada hujah, dia dah ada point macam mana nak buat benda ni. Jadi better kita boleh fikir apa strategi marketing kita lain daripada yang lain. Asalkan benda tidak jauh lah, tidak menyalahi dan sebagainya dari konsep marketing, business. Itu okey. Kadang kita sebagai pengguna ni kita tengok kelainan. Apa kelainan produk ni buat? Pelik yang foundernya buat, tapi bila kita ni bila tengok lagi pelik, lagi nak tengok apa dia punya produk. Itu dia dapat dia bila dia lain, bila dia kreatif, dia buat lain daripada lain, tapi of course lah kena sesuai dengan produk kita. Kena sesuai lah. Kena sesuai lah dengan produk kita, okey. Tapi bila kita kreatif dalam marketing, dia apa yang akan jadi, orang akan nampak, orang akan perasan dan orang akan ingat. Okay? Dan itu adalah asas pada marketing. Marketing tu adalah bagi orang kenal, ingat dan tahu siapa kita. Alright? Kenal, ingat dengan tahu siapa kita. So bila kita kreatif, kita lain daripada lain, kita buat video, mungkin ada setengah-setengah founder buat parody, alright, video lawak kan, untuk promotekan produk dia orang kan. So dia orang kenal, ingat dan dia orang tahu, kenal dan ingat. Okay, so sebelum ni tak tahu, dia tak tahu siapa kita. Bila kita buat kreatif, baru nampak Bio-Nutri-Max sebagai contoh kan. So dia dah start tahu. Alright. Lepas tu dia kena kenal lah. Okey, dah tahu Bio-Nutri-Max kilang OEM, tapi apa benda sebenarnya dia orang buat. So bila kita buat marketing, kita buat live, bila cerita-cerita ni apa semua, baru dia tahu. Baru dia tahu Bio-Nutri-Max dia buat produk kilang OEM, buat produk untuk founder-founder, buat teh, kopi dan sebagainya. Alright. Dan nombor 3, okey, dia ingat. So dia sentiasa kena ingat kan, kreatif kan. Mungkin pasal live ni, lepas ni founder akan tengok, dia ingat lah Bio-Nutri-Max ni bagi tip-tip ni. So dia ingat lah macam tu. Alright. So macam-macam yang pelik orang buat sekarang ni. Contohnya kalau saya nak share di sini, kadang kalau saya rasa ramai yang viewers kita pernah lalu bila sampai dekat jalan yang ada traffic light kan. Kalau kita tengok ada banner-banner apa ni, buat apa ni, produk ke servis ke apa. Perasan tak kalau sekarang ni trend dia akan dia yang normal dia akan buat dalam 3 sampai satu tahap banner kat depan tu dipasang terbalik. Dia pasang terbalik. Kadang-kadang kita cakap kenapa lah pasang terbalik? Tapi yang betul tadi kita tak baca. Yang terbalik tu yang kita baca. Betul. Salah satu strategi dia. Yes. Itu strategi. Terbalik. Oh, ini produknya. Itu strategi dia semua. Dia strategi dia pasang terbalik gambar kan. Dia orang terbalik. Apa hal pasang terbalik? Lepas tu orang gelak. Orang gelak ni mesti salah pasang ni kan.
Banner Betul. besar-besar pun boleh salah pasang, tapi strategi dia adalah orang ingat lepas tu kan. Sama je Tarik macam perhatian. kalau kita tengok founder-founder yang gah kan, macam Alif Syukri, macam Datuk Seri Vida. Alright, kenapa dia orang buat macam tu? Kenapa dia ada drama? Kenapa dia ada dia orang punya style dia orang kan, cara dia orang. Pasal dia nak orang kenal dia, orang tahu siapa dia, orang ingat dia kan. Itu sebab dia. Alright. Okay, so itu kreatif dalam marketing. Kreatif dalam marketing itu yang poin kelima. Poin keenam, so, sambungan daripada kreatif kepada marketing ialah satu lagi, kita kena konsisten dalam marketing. Alright. Betul. Marketing ni bukan sekali jalan lepas tu kita berhenti dah. Tak boleh macam tu. Hanya bila orang dah kenal dah, okay stop. No. Yes. No, dia orang dah tahu kita siapa, kita kena sentiasa konsisten, sentiasa buat marketing supaya orang start kenal dan orang akan sentiasa ingat. Alright. So kadang-kadang kita buat, okay, orang dah tahu Bio Nutrimax hilang. Ini kita cerita pasal kita pakai Bio Nutrimax sebagai contoh lah kan. Kita tak nak namakan founder-founder yang lain kan. Okay. Kita pakai Bio Nutrimax sebagai contoh. Okay. Kita buat marketing. Oh, orang dah start tahu, kenal. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan harian customer tu apa semua, dia lupa. Sebenarnya dia lupa sebab dia ada, kita duduk di bisnes kita setiap hari. Alright. Jadi kita tahu, kita sentiasa ingat pada bisnes kita. Tapi customer kita ni, alright, ataupun partner kita atau stokis kita ke agent ni, siapalah, alright. Dia ada 1000 benda yang berjalan setiap hari. Alright? Dia ada beribu-ribu benda. Dia ada life dia kan, dia ada anak, ada sekolah, ada kalau dia customer dia ada kerja, dia ada benda-benda lain yang dia uruskan. Alright. So kadang-kadang dia lupa pasal kita. So dia kena konsisten supaya orang tahu kita, orang ingat. Orang ingat tu. So orang ingat tu yang penting. Alright. Kadang-kadang orang dia start kenal, dia tak dia kenal Bio Nutrimax tapi dia tak tahu, dia tak secara mendalam tahu. Alright. Bila kita konsisten, kita boleh start share dalam ni. Alright. Sebab tu kalau kita tengok dari segi cara marketing, ada yang buat melalui TV kan, mana orang pandang gambar ataupun video. Dan kenapa dia punya graf untuk iklan melalui radio pun agak tinggi, sebab kadang orang mendengar. Tak? Bila orang mendengar, oh produk ni ada lagi. Oh ada lagi. Kan? Kadang-kadang kita ni, dia kadang apa yang kita nampak, kadang kita just gone macam tu kan. Tapi kadang bila kita dengar, oh produk ni lah, dia tengah cari itu kan. Itu penting orang cakap apa, konsep dia untuk mengingatkan customer bahawanya still lagi wujud dan still lagi dalam market. Yes. Alright. So itu part konsisten. Nombor 7, Harry. Apa poin nombor 7 kita? Okay, bila kita dah ada strategi marketing yang lain pada lain, kita konsisten dan sebagainya. Jadi bila ingat perkataan ingat tadi, tentunya kita kena follow up. Memang kena follow up, kan? Sebab Syazim? Are you freeze? Hello? Okay. Okay. Okay, boleh dengar? Okay, sambung balik. Boleh? Okay, dah. Okay. Boleh? Okay. Sambung balik. Okay, sambung balik. Kita pasal follow up ni. Kita follow up. Okay, follow up. Maknanya sebagai seorang founder ataupun seorang usahawan ni, bila kita ada produk sendiri, bila produk dah terjual, dah ada nama, dah ada brand, kita kena follow up balik setiap agent kita, setiap stokis kita, setiap customer kita. Okay, supaya hubungan tu lebih ni dan kita tahu permasalahan dia. Apa yang masalah kat sana. Okay, ni kadang-kadang kita tak boleh just ada order, kita hantar produk. Ada order, kita hantar produk. Mana kita kena tahu bila dia jual tu apa masalah dia dengan keadaan di luar sana. Kadang-kadang kita tak tahu tentang retail kan. Jualan tu macam mana, di kedai tu macam mana, kawasan tu macam mana. Inilah yang membolehkan kita bila tahu masalah, kita boleh upgradekan kita punya strategi lah untuk marketing. Okay, dan follow up mana-mana jualan, tak kira produk ke bisnes apa sekalipun, follow up tu memang kena terlalu penting. Alright. Sambung lagi Harry. Follow up ni dia berkaitan dengan point 08. So sambung lagi. Point 08 tu apa dia? Bila kita follow up, apa yang kita boleh tanya pada founder ataupun customer ataupun stokis dengan agent kita?
Yelah, maknanya bila kita follow up tu, bila kita dapat feedback, okey, bukan setakat feedback dari segi jualan, feedback dari segi produk tu sendirilah, dari segi kualiti, keberkesanan, okey, nombor 8. apa masalah yang sebenarnya. So the whole thing yang kita datangnya daripada kita follow up. Kat situ point untuk kita tingkatkan. Itu sebenarnya. Okey, jadi bila benda tu yang teruskan. Silakan. Okey, maknanya Okay, kaedah okay, so dia apa yang Hairi cakap dia tu sebenarnya itu adalah testimoni, point nombor 8. So kita sambunglah point nombor 7, nombor 8 kita sambungkan. Okay, so teruskan Hairi. Okey, maknanya bila kita follow up tadi, kita dapat ada permasalahan dan sebagainya, itu bukan testimoni. Okey, kaedah macam mana testimoni? So kita boleh tengok melalui WhatsApp dia, okey, melalui email, apa cadangan-cadangan dan penambahbaikan dan sebagainya. So banyak platform yang kita boleh guna benda ni. Okey, cuma tinggal lagi founder ataupun ejen stokis tu perlu kita kena ada dia punya table dia. Macam mana kaedah-kaedah kita nak follow up? Macam mana kita kaedah-kaedah kita nak supaya permasalahan di luar sana kita dapat tahu. Okey, testimoni melalui rekod data dan sebagainya, database lah. Itu penting. Alright. Okay. So point nombor 9. Point nombor 9, point terakhir kita yang point terakhir kita untuk hari ini. Satu strategi ialah kita pakai social media. Social media ialah memang sekarang ni kalau siapa-siapa yang buat marketing secara online ni dah tahap wajib lah. Tahap wajib memang kena ada social media presence. Okay, so kita kena berada dalam social media, kita kena berada di Facebook, kena berada di IG, kena berada di YouTube, TikTok. Especially banyak founder sekarang dah start kepada TikTok, right? TikTok engagement dia tinggi. And jumlah fans sebenarnya di page kita adalah satu social proof. Kalau social proof dengan engagement ialah sebenarnya satu strategi untuk founders buat. Kenapa bila kita sebagai stokis, bila ada stokis yang nak tengok kepada page ataupun kepada founder, dia akan search dulu pasal founder ni. Okey, dengan search pasal founder, tengok berapa ramai followers dia. Kalau followers dia mungkin 2 ke 3, mungkin susah sikitlah. Alright, so itu ada social proof. Okey, kadang-kadang founder kena pakai kereta yang besar. Alright, itu sebenarnya ada social proof. Alright, so itu menunjukkan yang founder tu boleh bawa bisnes dia. Alright, sebagai contoh. Alright. So social proof ni dia bukan saja ada social proof, dia juga ada engagement. Alright, bila kita buat marketing, bila kita banyak berhubung dengan bakal customer kita, alright, ataupun stokis kita ataupun ejen kita bila sentiasa tanya khabar, apa khabar, kan? Contoh kalau kita jual produk untuk let's say collagen, minuman collagen, alright, minuman collagen untuk kulit, alright, minuman collagen untuk kulit. Kita akan sentiasa bertanya customer, contohlah kalau customer tu wanita, hai kak, apa khabar hari ni, macam tu je. Alright, kadang-kadang macam tu just untuk kita nak berhubung dengan customer, alright, engage dengan customer. Kadang-kadang kita berkomen-komen di FB, macam tu kan. Kalau kita ada posting, kalau kita nampak posting dia menarik, kita komen pula posting dia kan. So adalah social proof dan engagement. Alright, so maknanya kat sini lah kita cuba sharekan aktiviti yang aktif lah. Okay, kadang-kadang bila social proof ni, mana benda ni bermula daripada proses pembuatan lagi pun mereka dah uploadkan benda tu. Okay, dari segi stok dia, gambar masa nak loading, apa berlaku di stokis kan, apa testimoni dia punya ni. Benda-benda macam penting lah. Sebab sekarang ni dah mudah, phone semua dekat tangan. Okay, jadi tak susah untuk dapatkan maklumat benda tu kan. Jadi bila customer tengok, dia cakap memang bisnes ni boleh bawa keuntungan dan juga dia boleh join lah. Dan nak proofkan benda tu lah, kan. Lalu banyak sangat, insyaAllah. Alright, so itu semua adalah social proof. So social proof banyak lah. Okay, nombor fans, ada gambar testimoni, ada gambar pelanggan datang ke kedai. Dan jumlah fans, okay. Kadang-kadang kalau kita sebagai founder mungkin kita nak tunjukkan kita punya self branding. Itu yang sebenarnya kenapa Datuk Alif dia beli kita mahal apa semua tu. Sebenarnya dia nak tunjuk yang dia boleh buat bisnes. So dia jadi social proof. Keyakinan. Keyakinan tu tinggi. Alright. So itu yang kita nak cerita. Alright. Kita dah sampai ke semua poin-poin kita.
Hairi, ada apa-apa last words sebelum kita bagi sebelum saya kita marketing ini agak memang luas. Apa yang kita bincang pagi ini sebenarnya adalah poin-poin asas lah. Dia mengikut kaedah jenis bisnes juga. Dan saya yakin ramai lagi viewer di sana yang pernah masuk dari sisi seminar, kursus dan sebagainya. Dan mungkin kita boleh share di platform yang sesuai benda ni. Sebagai permulaannya apa yang kita hujah tadi adalah benda asas. Dan benda inilah kita akan elaborate dari masa ke semasa, daripada point ke point. Dan apa yang kita cuba share supaya bakal founder nanti tidak takut dengan strategi marketing. Banyak benda yang ada. Boleh explore, boleh belajar, bertanya. Dan kami di sini, cuba akan beri semaksimum bantuan dari segi apa kita boleh lah. Kita sama-sama buat dan kita sama-sama dapat hasil dia macam mana. Dan apa saya nak share sikit macam semalam kita dapat kunjungan daripada beberapa customer OEM kita daripada Terengganu semalam, daripada Perak, dan bila datang sini dia seronok bila berdiskusi tentang produk, tentang marketing, cakap sebenarnya dia akan fikir kalau I tahu benda ni lama dah I buat. Dah kan? Kadang tak jumpa. Bila dah jumpa, dah terbuka peluang ni, insya-Allah. Itulah kita harapkanlah kepada bakal-bakal sana. InsyaAllah apa yang kita boleh bantu nanti. Seronok. Belajar marketing ni benda yang seronok. Dia kadang-kadang dia orang tak tahu so boleh datang berbincang dengan kita macam mana kalau katakan untuk menjadi founder produk, boleh datang berbincang kita, no commitment, datang tanya dulu ataupun boleh WhatsApp. Boleh PM page kita ni, kalau siapa-siapa nak berminat nak tanya boleh tinggalkan komen di Facebook live kita, tinggalkan komen PM dan tim kita Farah akan contact untuk ni, ataupun boleh WhatsApp kita, tekan butang WhatsApp pada page tu, ataupun boleh message kita juga ya. Alright. So last pesanan saya kepada bakal-bakal founder yang ni yang bakal menjadi founder, ambil marketing ataupun founder-founder yang dah buat produk pun, pastikan marketing tu adalah salah satu kita punya aktiviti harian yang core yang kita buat setiap hari, alright, supaya kita dapat meningkatkan jualan kita. Sangat-sangat penting. Alright. So itu saja dari kita hari ini. Alright. Alright, dan kita akan berjumpa dalam next live video hari Khamis insya-Allah, dan kita berbincang ada poin-poin yang lain pula. I think untuk next kita punya live ialah MOQ rasanya. Ini ramai akan tunggu. Next live kita pasal MOQ. So orang tak tahu berapa MOQ kita. Tunggu pada hari Khamis. Hari Khamis kita cerita pasal MOQ. Berapa minimum order quantity yang kita perlu untuk buat produk. Alright. So itu tunggu hari Khamis. Tapi kalau siapa-siapa yang terlepas video ni sentiasa akan ada di page Bio Nutramax. So boleh view balik, rewind balik dan boleh point. So kalau ada apa yang belajar, mungkin boleh tag rakan-rakan, sahabat-sahabat di ruangan komen, ataupun boleh share video ni. Tak ada masalah. Share tanpa was-was. Alright. So itu saja daripada kami hari ini. Dari saya Azim dan Hairi, orang kuat kita di Pekalan Cepa, Kelantan. Dan kita berjumpa dalam live video yang seterusnya. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum.